Hai semua, apa khabar? Jom kita belajar sains untuk minggu ni. Okey, untuk tu kamu kena sediakan buku teks muka surat 143. Okey, tajuk kita hari ini adalah kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, hari ini kita nak tengok beberapa kepentingan kenapa kita perlu mengutamakan pengawetan makanan. Okey, tengok di sini, makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Okey, tengok sekarang contohnya seperti waktu banjir dan juga waktu sekarang ni waktu PKP kan. Okey, so ramai orang yang dapat bantuan makanan. Jadi makanan itu takkan kita nak bagi makanan basah. So kita boleh bagi makanan yang sudah ditinkan. Pengetinan tu adalah salah satu kaedah pengawetan. Okey, seterusnya kepentingan yang kedua. Okey, kamu tengok situasi di sini, sebuah pasaraya di London nak masak rendang untuk makan malam ni. Nak masak rendang untuk makan malam ni. Nasib baik ada jual di sini. Okey, so rendang kalau dia nak makan prosesnya lebih lama kan. Jadi bila dah di packing, benda tu akan jadi lebih senang. Setengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Mungkin rendang ni import daripada Malaysia. Jadi orang London pun boleh makan rendang. Okey, seterusnya kepentingan yang ketiga, teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Contohnya kalau kita nak jual, kalau kita nak ekspor makanan itu ke luar negara, makanan itu perlu diawet supaya tahan lebih lama. Barulah makanan tu tidak rosak kan. Macam apple yang kita dapat daripada luar negara telah mengalami proses pelilinan. Jadi apple tu akan tahan lebih lama bila sampai di Malaysia. Okey, seterusnya kepentingan yang keempat, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Okey, apa jam yang diguna ni? Okey, inilah jam durian yang mak saya buat. Maksudnya kalau bukan musim durian pun masih kita boleh makan durian walaupun bukan musim dia. Okey, jadi melalui pengawetan kita dapat merasa buah-buahan bermusim sepanjang tahun. Okey, seterusnya, okey, sedapnya, tahan lama tak? Saya nak beli banyak. Okey, orang ni nak beli banyak dekat pasar raya. Okey, jangan risau. Makanan yang dijual di sini semuanya telah diawet. Jadi, kalau makanan itu adalah makanan yang telah diawet, dia boleh disimpan lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Contohnya macam kalau kita beli tin sardin ya. Tin sardin tu boleh tahan selama 2 tahun. Lama kan? Jadi kita boleh simpan untuk jangka masa yang lama. Tak perlu kita pergi membeli selalu. Okey? Seterusnya, okey, kita dah sampai ke penghujung untuk tajuk pengawetan makanan. Okey, kita ulang kaji sikit apa yang kita belajar di bawah tajuk pengawetan makanan. Okey, makanan kita boleh bagi kepada dua, iaitu makanan yang diawet, makanan yang tidak diawet. Makanan yang diawet ni dia menghalang dan melambatkan proses hidup mikroorganisma. Tapi makanan yang tidak diawet akan menjadi rosak kerana tindakan mikroorganisma. Okey, yang ni dia punya rumusan yang apa yang kita dah belajar sepanjang tajuk pengawetan makanan. Okey, belah kiri kamu kaedah pengawetan, ada 10 cara kaedah pengawetan. Lepas tu hari ni kita dah belajar tentang kepentingan pengawetan makanan, iaitu untuk mengatasi masalah bekalan makanan. Nombor 2, setengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain, contoh macam rendang tadi. Nombor 3, makanan bermusim sentiasa diperolehi, contohnya macam buah durian. Nombor 4, senang disimpan dan mudah diangkut, boleh diekspor dan import ke luar, ke dalam negeri.
Nombor 5, makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Maksudnya kita ada bekalan makanan sepanjang tahun. Dan apa pula yang berlaku kepada makanan yang tidak diawet? Cuba tengok belah kanan kamu. Akibat daripada tindakan mikroorganisma, makanan-makanan akan menjadi rosak dengan lebih cepat. Dan siapa yang rugi? Ya, kitalah yang rugi. Okey, ini adalah tajuk yang first yang kamu belajar. Ciri-ciri makanan rosak. Macam mana kita tahu makanan itu sudah rosak? Dia bertukar warna, dia berbau busuk, berasa masam dan juga berlendir. Okey, jom kita tengok tugasan untuk hari ini. Okey, kamu kena rujuk buku teks muka surat 146, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Sebab 2 minggu berturut-turut kamu telah pun membuat aktiviti pengawitan, telur masin dan sudah pun buat jam. Jadi minggu ni kita nak jawab soalan pula dalam buku latihan. Buat dalam buku sains 1 ya. Okey, soalan 1, kamu pilih jawapan yang betul. Soalan 2, rajah menunjukkan sebahagian daripada karipap. Sekiranya karipap dibiarkan terdedah, bahagian manakah yang akan rosak terlebih dahulu? Jelaskan jawapan kamu dengan menyatakan ciri-ciri kerosakan. Okey, cuba tengok kulit dengan inti karipap. Mana yang rosak dulu? Kulit ke inti? Kulit ke inti? Lepas tu nyatakan ciri-ciri kerosakan. Nyatakan ciri-ciri kerosakan. Macam mana kita tahu inti itu sudah rosak? Okey, seterusnya nombor 3. Gambar di bawah menunjukkan 4 jenis makanan dengan kaedah pengawitan yang berbeza-beza. So, bagi setiap makanan di atas, nyatakan kaedah pengawitan yang digunakan. Okey, kalau sosis tu dia guna kaedah pengawitan apa? Susu apa? Aiskrim dia guna kaedah apa? Dan budu dia guna kaedah apa? Okey, tak perlu lukis, just tulis sausage, tulis dia punya kaedah pengawitan. Okey, B, faktor yang membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, bagaimana? Apakah yang menyebabkan kalau sausage tu dibungkus tanpa udara, apa yang menyebabkan mikroorganisma tak hidup pada tempat pembungkusan tanpa udara tu? Jadi kena nyatakan. Tengok balik nota ya. Okey, nombor 4, gambar di sebelah menunjukkan makanan yang telah rosak. Antara yang berikut, apakah faktor yang menyebabkan makanan ini menjadi rosak? Jadi pilih jawapan yang sesuai. Okey, ada pilihan jawapan di sini. Jadi pilihlah. Okey, nombor 5. Gambar menunjukkan keadaan sebiji tomato yang dibiarkan pada suhu bilik selama 3 minggu. Minggu pertama, tomato tu cantik. Minggu kedua, dah kedut sikit. Nombor 3, minggu ketiga, dia sudah tukar warna hitam. So, apakah tujuan penyiasatan ini? Kamu boleh start jawapan kamu dengan untuk menyiasat hubungan di antara. Pemboleh ubah manipulasinya ialah apa? Apa yang diubah-ubahkan di sini? Bilangan minggu. Dan apa yang kamu nak rekod di akhir eksperimen? Pertumbuhan kulat pada buah tomato. Jadi kamu tengok, kamu buatlah dengan menggunakan ayat yang betul. Okey, B, apakah corak perubahan kawasan pertumbuhan kulat pada buah tomato itu? Sama ada semakin bertambah atau semakin berkurang. Okey, C, nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah yang dimalarkan tu adalah benda yang sama. Apakah objek yang sama yang kita guna dalam eksperimen ni? Okey, D, buat kesimpulan. Kamu boleh guna perkataan jika, PUM. Sambunglah ayat dia seperti yang cikgu ajar ya. Okey, E, cadangkan 2 cara untuk mengawet buah tomato untuk mengelakkan ditumbuhi kulat. Apakah 2 cara yang sesuai untuk kita 2 cara pengawetan sesuai untuk kita mengawet buah tomato? Okey, dan soalan nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan 100 ml susu segar yang disimpan dalam keadaan yang berbeza. X diletakkan di atas meja,
Y disejukkan di dalam peti ais, Z dipanaskan dan dimasukkan ke dalam termos. Termos ialah tempat yang botol termos yang untuk bagi susu tu sentiasa panas. Okey, A, apakah yang dapat kamu nyatakan tentang keadaan susu tersebut selepas 3 hari? Okey, apa yang akan berlaku kepada susu X selepas 3 hari? Masih elok ke atau sudah berbuih ke, berketul-ketul ke? Tulis apa yang kamu ramalkan apa yang kamu boleh nampak pada susu X. Susu Y disimpan dalam peti sejuk. Kalau masih elok, kamu boleh tulis masih elok. Susu Z dipanaskan dan dimasukkan dalam termos. Lepas 3 hari, apa akan berlaku? Okey, B, berdasarkan pemerhatian kamu di A, apakah inferensi yang dapat kamu buat? Okey, susu X tadi kalau kamu kata sudah berbuih-buih, dekat B ni kamu kena tulis balik kenapa dia berbuih-buih. Tuliskan sebab kepada apa yang kamu nampak di A. Okey, sama juga untuk susu Y dan susu Z. Jawab semua soalan ini dalam buku tulis sains 1. Okey, dan lepas siap kamu boleh PM jawapan kepada saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap kamu faham dan enjoy dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih.